Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah para pelajar tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian, pada minggu yang sudah-sudah kita telah mempelajari tentang tajuk syirik dan juga khurafat. Pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu Asmaul Husna. Para pelajar sekalian boleh buka buku teks pada muka surat 40. Buka buku teks dan sama-sama mendengar penjelasan ataupun penerangan daripada yang Ustaz bacakan pada hari ini. Baik. Lihat pada muka surat 40, Asmaul Husna, bagi sifat Allah, nama-nama Allah. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang agung, yang maha sempurna, meliputi kesempurnaan semua benda, kan? Inilah Asmaul Husna, lebih sempurna daripada apa-apa sahaja yang kita telah ketahui. Nama Allah yang pertama adalah Al-Haqqu. Yang kita akan belajar pada hari ini adalah Al-Haqqu, Al-Wakil, Al-Qawi dan Al-Matin. Baik, lihat pada pengertian Al-Haqqu, nama Allah Al-Haqqu yang bermaksud yang maha benar. Ingat, semua nama-nama Allah ini mempunyai dalilnya daripada Al-Quran. Baik, Al-Haqqu yang maha benar, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nampak tak pada kalimah huwal haqqu? Huwal haqqu, surah Al-Hajj ayat 6. Kedua-dua kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bagi Asmaul Husna Allah yang pertama ini adalah Al-Haqqu. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang benar, yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tu ada orang kafir tu cakap, orang Cina tu cakap tokong dia Tuhan, orang Hindu tu cakap patung dia tu pun Tuhan. Macam mana satu Tuhan yang betul? Kan? Pada orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita sebenar-benarnya Tuhan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk ni. Kalau kita tengok patung-patung yang disembah oleh orang kafir, patung-patung tak boleh bagi manfaat, tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kita ketuk kepala patung tu pun, dia tak boleh balas balik. Takkanlah Tuhan sebodoh itu dan sebisu macam tu dan tak boleh mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Allah berkata-kata, Quran yang kita baca ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Tuhan-Tuhan yang disembah berbentuk batu dan ukiran begitu, kan? Jadi kita yakin bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang benar, yang maha benar. Selain itu adalah tipu dan juga palsu. Kita lihat pada Asmaul Husna yang kedua, Al-Wakil, yang maha pembela, yang maha memelihara. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Surah An-Nisa ayat 81. Tengok mana perkataan wakil dalam ayat ini. Nampak? فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Wakila, itulah sifat Al-Wakil, Asmaul Husna yang kedua yang kita belajar pada hari ini. Al-Wakil yang bermaksud, dan mereka golongan munafik berkata kami taat, kemudian apabila mereka keluar dari majlismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu, sedang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka, janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan, serta dan berserahlah kepada Allah, kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Nampak tak? Al-Wakil maksudnya pembela. Wakil kita. Kita hanya wakil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembela dan pemelihara kita. Tiada satu apapun di muka bumi ini yang boleh memelihara kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita katakan begini, maknanya contohnya apabila berlaku rancangan-rancangan jahat kepada kita ataupun apa-apa kecelakaan kepada kita, kita hanya bergantung harap pembelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang maha merancang, yang maha melaksanakan sesuatu perkara. Bukan tiada kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika didakwa adanya kuasa selain Allah Taala, itu adalah bohong dan kepenipuan yang nyata. Tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah Allah sebagai wakil dan pembela kita, pemelihara kita daripada kita hidup sampailah kita mati nanti. Di akhirat pun Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berkuasa. Selain daripada itu semua hancur lebur, kan? Jadi sifat Allah, Asmaul Husna Allah yang ketiga adalah Al-Qawi. Al-Qawi yang maha kuat. Al-Qawi yang maha kuat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Nampak tak? Jelas dan terang. Surah Hud ayat 66. Allah Subhanahu Wa Taala huwal qawiyyul aziz. Maksudnya sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuat dan maha berkuasa di atas sesuatu perkara, kan? Kekuatan Allah ini kita tak dapat bayangkan. Kita tak dapat bayangkan dengan akal fikiran kita. Maha kuat. Kalau hari ini kita kata orang yang kuat itu adalah orang yang dapat angkat kereta contohnya, itu semua perkara yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Kekuatan Allah ni, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam semesta yang besar-besar. Kita tak dapat fikirkan bagaimanakah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah orang yang boleh angkat kereta tu pun Allah yang cipta orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuat. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya Al-Matin, yang maha teguh, yang maha teguh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Suratul Zariyat ayat 58. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dia sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluk, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi, yang maha kukuh kekuasaannya. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaannya tak pernah goyang. Ada orang yang mencabar kekuasaan Allah, tak ada memberi kesan apa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kalau kita langgar perintah ni, kekuasaan Allah berkurang tak? Sedikit pun tak berkurang. Bahkan kita lah yang akan rugi dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab itulah bila ada satu-satu perintah daripada Allah, kita haruslah laksanakannya sebagai hamba, laksanakan sebaik mungkin, dan jangan kita melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang rugi kelak adalah diri kita sendiri, dan kekuasaan Allah sedikit pun tidak akan tercalar, dan kekuasaan Allah sedikit pun tidak akan berkurangan, kerana kekuasaan Allah ini maha teguh, seteguh-teguhnya sehinggalah bila-bila. Sehingga bila-bila. Sebab apa sehingga bila-bila? Kerana masa pun Allah yang cipta adalah makhluk Allah, dan masa ini akan disembelih pada hari kiamat kelak. Siapa yang sembelih? Allah Subhanahu Wa Taala akan sembelih masa, dan selepas itu tak ada lagi masa. Maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kekal sehingga bila-bila. Baik. Setakat itu dahulu Ustaz harap kamu semua seperti biasa boleh buat nota berdasarkan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Buat nota dalam bentuk peta minda yang cantik. Kamu boleh colourful kalau kamu rajin. Ataupun
Kemudian kamu laksanakan buku aktiviti berkaitan tajuk yang telah kita bacakan sebentar tadi. Buku aktiviti buat latihan berdasarkan tajuk yang telah kita bacakan sebentar tadi. Setakat itu dahulu Ustaz sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.